Teruskan. Number 11. Diagram shows 4 forces, 3 Newton, 8 Newton, 8 Newton and 20 Newton acting at a point. What is the magnitude of the resultant force for the forces? Lepas tu, jawapan Jawapan yang saya dapat ialah D 13 Newton. number 11. Ya. Okay, macam mana dapat? Macam mana dapat 13 Newton? Okay, macam mana dapat? Mula-mula kita tolak dulu sebab kita nak cari magnitude dia berapa. Lepas tu kita mula-mula kita tolak dulu sebab kita nak cari magnitude dia berapa. Jadi 3 minus 8 dapat 12. 8 minus 3 dapat 5. Lepas tu kita tengok mana yang besar, maksudnya arah resultant force dia ke arah yang nilai yang lagi besar. Jadi kita lukis segitiga. Lukis segitiga dekat tepi dia. Lepas tu convertkan Newton tadi kepada cm. Jadi 12 Newton kita dapat tadi tu dapat 6 cm. 5 ni dapat 25. Lepas tu yang garisan yang tengah-tengah tu kita gariskan and ukur dapat 6.5 cm. 6.5 cm tu kita dapatkan dengan 2 senak kepada Newton, jadi dapat 13 Newton. Okay, yang cakap ni siapa? Alia. Alia Batrisha. Okay, so kalau untuk soalan tu pakai parallelogram ya? Scale diagram kan? Okay, so saya rasa sebab ini soalan objektif. So dia akan membuang masa bila you buat skala-skala macam tu, okay? So kita boleh guna kaedah triangle. Okay, kalau you tengok betul lah apa yang Alia cakap. Okay, kalau tengok part CY ada 2 daya, 8 Newton, 20 Newton, betul? Jadi kita akan dapat daya bersih dia. Maknanya 20 Newton tolak 8 sebab opposite direction, betul tak? Betul tak? Depan 20 tolak 8. So, dia dapat 12 Newton. 12 Newton daya tu arah ke bawah. Okay? Dan satu lagi daya CX 8 Newton tolak 3 Newton. Dayanya 5 Newton ke kanan. Dapat? Dapat? So, Alia, aku boleh conteng sikit dekat atas kertas you ni. Boleh conteng, Alia? Boleh. Okay. So, tolong lukis satu garisan 4CY ke bawah. Daya 12 Newton. Bukan. Daya ke bawah dulu. Yang 4CY itu potong. Padam dulu. Okay. 12 Newton anak panah ke bawah ya. Okay. So, lukiskan anak tengah-tengah garisan 12 Newton tu. Okay. Jadi daya yang 8/35 Newton tu yang daya ke kanan, betul tak? Jadi you nak lukiskan ikut head to tail. Ingat lagi tak? Kita belajar. Head to tail. Ni kita kena letak dekat atas garisan 12 ke dekat bawah garisan 12 Newton? So, bawah. Yes, bawah. So, Alia tolong sambungkan garisan 5 Newton ke kanan di bawah garisan 12 Newton. Okay, anak panah. Okay, nampak? Head to tail kan? Betul? Jadi, kita tetapkan triangle ini menjadi satu segitiga. So, arah daya resultant ke arah. Okay, letakkan segitiga ni. Alia? Okay, anak panahnya ke arah mana? Kalau head to tail, dia menghala kepada hujung garisan 5 Newton tau. So, resultant force dia akan menghala ke titik tersebut. So, buatkan 2 anak panah. Lagi satu anak panah. Okay, itulah daya resultant force dia. So, kita nak tahu berapa nilai daya tersebut. Jadi, ialah teorem Pythagoras. Betul tak? So, 12 Newton kuasa 2 plus dengan 5 Newton kuasa 2. Punca kuasa. You akan dapat daya R tu, resultant force dia. Alia, labelkan R pada daya resultant ni.
Okay, so tulis situ R sama dengan punca kuasa 2 campur 5 kuasa 2. Punca kuasa. Square root of plus square plus plus. So that you dapat berapa? Is it 13 kan? Yes. Newton. Okay? So instead of you lukiskan scale diagram yang tadi kan. So kita boleh selesaikan dengan menggunakan kaedah ini. Semua orang dapat? Dapat. Nak tanya? Ada nak tanya? Yeah? Baik, next question number 12. Okay, number 12. Diagram shows two forces, Wx and Wz, are combined to become a single force. Which of the following represents the resultant of two forces, Wx and Wz? Okay, so dekat diagram ni saya tengok arrow W ke Z and arrow Z akan ke Y, iaitu Y ialah head. So kalau dekat jawapan ni, resultant force dia antara XZ dengan WY. So saya jawab C, iaitu WY. Ya, ada. Okay, ini pun sama konsep dia tip to tail So kalau contoh sikit. Okay, WX daya dia mana? Ke atas kan? So lukiskan satu line. Untuk semua arah cuma you keluarkan saja WX tu ke muka kosong. Kenteng? Bukan. WX saja. Saya nak WX saja. Kam dulu, Alia. Okey, WX saja. Bukan, WX. Garisan WX macam mana dari dia? WX tu kan dia pada gajah, WX. Alia. Ke saya cakap? Betul kan saya cakap? WX kan? Daya WX. WX atas dengan bawah tu. Atas tu. Yang WX yang dilabelkan WX tu, itu aja daya tu. Oh ya. Macam ni kan WX. WX kan tu? WX yang mana? WX. Tu. Itu yang you tarik keluar. Daya yang panjang tu. Daya tarik yang WX. Bukan yang tu. Oh, yang ni. Yeah. Garisan WX. Ya, yang itu. Okay. Okey. Itu labelkan arah dayanya. Arah daya atas ni. Okey. Arah daya. Okey. So, daya yang seterusnya ialah WZ betul? Okey. Daya WZ itu kita kena lukiskan X W. Kalau ikut prinsip tip to tail. Kepada head to tail. You tengok arah anak panah daya WZ. WZ tu sepatutnya berada di mana? Pada point W atau pada point X? Kalau kita ikut head to tail. Yuhuu! W. Kenapa W? Kalau W, anak panah dia tak berturutan. X. Tak WX lah. Kalau bukan WX lah jawapan saya. Betul? Okey. Awak ingat tak? You all ni ingat ke tak? Saya kata head to tail. Turutan anak panah tu mesti head to tail. Sekarang ni anak panah WZ, anak panahnya itu ialah ke kanan, betul tak? Betul tak? Jadi Betul. kita berturutan dengan WX. Jadi you kena lukiskan. Okey, lukiskan WZ tu ialah pada point X. So lukiskan saja straight. Pada point X.
Pada point X sayang, itu point W. Yes. Lukiskan anak panah dia. Lukiskan anak panah dia. Lukiskan anak panah. Yes. Nampak tu? Dia betul tak anak panah tu? Betul tak? Okay. Mana satu head, mana satu tail? WX mana head dia? Alia. W. Anak panah dia tu head mana? Kepala anak panah lah. Jumpa dengan ekor garisan W, Z. Faham tak ni? Anak panah ni kena berturutan. Siapa yang tak faham tanya? Siapa yang tak faham tanya? Faham ke? Daya ni kalau you tak betul-betul memang you nanti tak faham. Dia mesti susunan daya tu, kalau kita nak cari resultant loss, dia punya daya kita boleh. Contoh garisan WZ tu berada di bawah sepatutnya, betul atau tidak? WZ sepatutnya berada di bawah, betul? Tetapi saya tarik daya WZ tu, saya letak di point X. Ada daya berbeza apa sekarang ni? Yuhu! Saya cakap sorang-sorang ke? Saya cakap dengan screen ke ni? Ya Allah, senyap, sesenyap-senyapnya. Aku lapangkan. Saya cakap apa tadi? Aku dah lupa dah. Saya ambil daya WZ tu daripada bawah. Saya bawa dia naik atas. Saya cuma alih daya dia. Direction dia saya ubah tak? Tak. Tak. Saya cuma angkat dan arahkan dia. Contohnya, aku angkat Trisha tu daripada tempat duduk sekarang pergi ke tempat duduk dia satu lagi. Adakah Trisha berubah jadi mangsa? Tak. Dia tetap Trisha juga. Betul tak? Faham tak? Saya angkat dia, saya alihkan sahaja. Directionnya tetap sama. Faham? Daripada kesan WZ dalam soalan, dia berada di bawah. Saya angkat garisan WZ tu, saya letakkan dia pada point X. Sebab apa saya letakkan dia ke atas tu? Sebab apa? Sebab result 2 false. False. Pika, saya nak head to tail. Apa maksud head to tail? Head jumpa dengan tail. Head dengan tail. Faham tak? Kepala kau tu sambung dengan kaki kawan kau. Jadilah dia berturutan macam tu. Faham tak? So, kita nak cari resultant force, daya tu kena head to tail. Kenapa tak dia berturutan anak panah tu? Anak panah dia berturutan. Kalau saya letakkan WZ berada pada point W, anak panah dia berturutan tak? Anak panah dia berturutan tak? Tak. Jadi kita tak bolehlah cari resultant force dia. Jadi sekarang, bila daya dia berturutan macam tu, baru kita boleh lekapkan segitiga. So, Alia lekapkan segitiga ini. Alia, okey. Okey, lekapkan segitiga. Alright, sekarang ni kat mana kita nak letak arah resultant force dia? Anak panah dua tu, dia akan menuju pada point penghujung X tu kan, dekat Z, betul tak? Dekat ujung tu, ujung Z. Mana Z? Labelkan. Akan menuju pada point tu. Okay, jadi anak panah responnya ke mana? Lagi satu dia. Lagi satu anak panah. Resultant force, anak panah dia kena ada dua macam tu. Faham? Jadi sekarang ni garisan yang sama dengan garisan yang you lukis ni Alia, ialah garisan mana dalam soalan? Alia? Garisan yang you lukis yang warna biru ni, yang you lukis WZ ni adalah sama dengan garisan mana dalam soalan?
Garisan W. Apa pula XY? WY lah. Alia, kau faham ke tak Alia? Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan ke tidak? Faham. Tak ada faham, tak faham. Diam je. Auni Batrisha. Auni Batrisha pula. Syarifah Auni. Faham ke tak? Faham, madam. Okay. So, depan number 11 adalah WY. Ada soalan setakat ni? Boleh ya? Okay. Number 12. Number 13, sorry. Number 13 ke number 12? 13. 13. Diagram shows two forces, 3 Newton and 5 Newton. Based on the diagram above, which of the following diagram show the resultant of two forces, 3 Newton and 5 Newton? Okay, saya sambungkan dulu dekat diagram tu, arrow 5 Newton, Newton. Kemudian yang atas tu ialah berjumpa dengan head. Lepas tu AB dengan CD, yang resultant force yang berjumpa dekat head ialah D. Betul D? Tak faham aku. Okey, boleh tak you tarik keluar gambar ni? Macam tadi juga Alia, 5 Newton, 3 Newton tu. You case balik 5 Newton dan 3 Newton, itu dah betul lah kan? Sebab dia bersambung head to tail kan? Tak 5 Newton, 3 Newton dia bersambung head to tail. Alia, apa benda yang kau lukis? Betul. Kau lukis apa ni Alia oi? Level 5 Newton. Okey, kemudian 3 Newton. Berturutan kan anak panah Alia, betul tak? Betul. Komplitkan segitiga. Komplitkan segitiga tersebut. Okey, anak panah dia menuju ke mana resultant point dia? Point dia dekat mana Alia? Point yang sepatutnya dia tujukan dia punya resultant force. Tengok anak panah 5 Newton, 3 Newton. Dia tuju ke mana tu anak panah 5 Newton, 3 Newton? Menuju ke satu arah yang mana tu? Salah. Mana anak panah dia? Lagi satu dia. Anak panah lagi satu. Anak panah lagi satu. Okey, menuju ke mana tu ada? Tanda titik tempat point yang dituju oleh garisan resultant force ni. Okey, nampak tak? 5 Newton, 3 Newton menuju ke arah dotted line yang Alia tu. Nampak tak? Resultant force pun dia menuju kepada titik yang sama, dotted line yang Alia tandakan tu. Nampak tak? Nampak. Itulah cara untuk kita mencari direction of resultant force. You kena tengok point dia menuju ke satu titik yang sama. So 5 Newton dan 3 Newton dia point ke titik yang sama. So resultant force akan tuju titik yang sama. Sebab itu anak panah dia menuju ke titik yang sama. Faham? Yuhuu! Faham. Faham, madam. Humairah faham, Humairah? Faham. Okey. Jadi jawapan dia mana? Yang sama arah dengan garisan biru yang Alia lukis untuk resultant force. Alia, resultant force tu labelkan arah tau. Okey, so antara jawapan A, B, C, D mana yang sama? D kan? D. Betul tak Dongki? Dongki. Betul. Arah dia sama. Alia, mana arah dia sama? RD yang mana dalam D tu? Siapa yang sikit garisan yang menunjukkan R pada pilihan jawapan D? Ya, yang itu. Faham? Boleh? Boleh. Nak tanya? Boleh ya? Baik, soalan seterusnya. Number 4.
Nombor 14. Diagram shows a car on tow exerted by two forces, the engine thrust E and the tension T. Which of the following vector diagram represent the resultant force F which acts on the car? So, untuk dapatkan resultant force, garis T tu kita angkat dia pergi hujung E, which tail T kena jumpa dengan kepala E. Yes, betul Sofia. Alia Okay. lukiskan Alia. Daya T, ikut arah daya T yang ditunjukkan dalam soalan. Tarik dia keluar. Kita boleh alihkan dia. Arah tak berubah. Alihkan saja daya T tu keluar. Yes, very good. Labelkan. Labelkan, yes. T. T. Labelkan T. Okey, kemudian ada satu lagi daya apa ya? Natalia, daya apa satu lagi? E. E. Nampak tak E arah dia ialah ke kanan. Jadi kita gunakan konsep head to tail. Kita nak letak dekat betul ke letak dia dekat situ? Awak tengok anak panah Natalia. Anak panah dia betul kan macam tu? Salah, bukan dekat situ. Jadi dekat mana? Dekat hujung T. Betul. 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 Anak Syaril ni siapa nama? Aku lupa dah nama anak Syaril ni. Siapa nama Syaril? Yang Fobi tahun lepas. Siapa nama dia ni? Alah, tak ingat nama. Siapa nama kau? Sekejap Hana Syaril. Hana Syaril. Faham Hana Syaril? Faham, Syah. Okey, baik. Kita klik segitiga. Seterusnya. Kita complete segitiga. So, completekan segitiga dia, which garis yang kita dah completekan tu, itulah dia punya resultant force. Okey, sekarang ni garisan double. Garisan double. Garisan double. Gariskan double. Mana Alia? Kenapa pula orang tu Alia? Salah. Okey, ada jawapan dia tak sama dengan jawapan dekat dalam D tu kan? Okey, nampak? Anak panah dekat dalam D sama tak? Sama. Sama kan? Okey, sekarang ini kalau kita nak ikut gambar rajah, boleh tak Alia tinggi sikit supaya awak punya marker pen tu tak ganggu gambar jawapan ni? Sebab ni gambar awak punya menu pen ni kacau. Okey, baik. Sekarang ini kalau kita dapatkan gambar rajah macam D, maknanya kita lukis E dahulu. Okey, Alia lukis E dulu. Okey, kita lukis E dulu kan? Okey, anak panah dia. Okey, sekarang kita nak sambungkan garisan T dekat mana? Sebelah depan ke sebelah belakang? Sebelah kanan ke sebelah kiri E? Sebelah depan E. Sebelah kanan E, betul? Sebelah kanan E, betul? Okey, sambung. Betul. Ya. Sambungkan. Apa benda yang kau lukis ni, Alia? Oi! Kan saya kata anak panah dia head to tail. Head to tail. Apa benda yang kau lukis ni, Alia? Kau ni tak faham ni, Alia. Cuba nyam sikit. Salah. Ya, teacher. Apa yang pening sangat tak faham-faham ni? Teacher kata sama belah kanan E. Bila kanan belah mana kanan? Yang lukis tu belah kiri. Kanan dengan kiri pun dah tak kerti dah. Macam ni. Belah kanan atas. Kanan atas. Kalau kau lukis kat bawah, kanan dia tu tak bersambung. Faham tak? Faham, teacher. Salah. Itu arah dia macam mana?
Ya ni aku telan orang. Alia bawa mengucap ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Alia, kau tengok filem alam sama tak dengan kau lukis tu? Sama ke? Ke atas tu dia punya area menghadap ke atas Syah. Ya, menghala ke atas tapi kau lukis tu direction dia sama tak? Soalan tu. Okay. Ya, aku lempang sekarang tak? Okay. Okay teacher. Saya faham. Oi, aku kan Saya betul faham. Kejap. Kantung sekarang. Kejap. Tak boleh padam. Benda lah tu pun boring kau ni. Sekejap. Tengok tu. Tengok tu. Tempat dia tak? Ya, kejap teacher. Pandai. Bijak pun. Nampak tak? Arah daya T tu sama tak dengan soalan? Sama. Okey. Barulah awak completekan bentuk segitiga. Nak bentukkan segitiga kawan-kawan kau sempat tidur kau tak? Ini lecture. Dia sampai lambat. Jauh no, kau kandai. Sambung kan? Bentuk resultant false 2 kan? Labelkan dengan R. Okey. Sama tak? Bentuk yang tadi yang pertama kita lukis, resultant false dia dengan bentuk yang sekarang ni yang baru sekejap Alia lukis ni. Sama tak arah dia? Sama. Jadi pilihan jawapan D tu sebenarnya dua tu sama. Kalau ada satu lagi pilihan jawapan, lukiskan yang mula-mula tadi pun betul. Lukiskan yang Alia baru lukis ni pun betul. Okay, so gambar raja pilihan jawapan D, donkey itu adalah sama dengan gambar raja yang Alia baru lukis sekarang. Faham? Boleh? Faham. Soalan nombor 14. Soalan nombor 15. 15. Diagram shows car pulled by two trucks with forces of 6,000 Newton and 9,000 Newton respectively at an angle of 40. Yeah. So, cara kita nak dapat resultant force dia, first saya pilih scale 1,000 Newton equals to 1 cm. Lagi satu. Okay, so first saya gariskan straight line untuk kira 40 degree. Lepas tu gariskan 9,000 Newton which is dia jadi 9 cm dengan 6,000 Newton yang akan jadi 6 cm. Kenapa direction dia berbeza? Kenapa direction dia tak sama? Newton dari bawah, kenapa jadikan dia seperti? Apa tu? Saya 90 Newton, 9 cm tu. Kenapa arah dia dengan kepala? Tengok. Daya 9,000 Newton dia menghala kanan kan? Tengok soalan. Soalan. Yes. Nampak tak 9,000 Newton tu daya dia ke kan? Anak-anak daya dia tu. Anak-anak dia tu. Tapi yang dalam gambar jawapan Alia tu anak panah dia ke kiri. Cuba kau tengok balik. Nampak tu? Yang bawah, yang label 9. Nampak tak? Teacher. Sepatutnya dia ke kanan. Boleh tak? Okey, lukis daya 9 cm kan?
Okey. Okey kan daya yang melintang tu, yang horizontal tu, daya 9 Newton tu you dengan 9 cm kan? Conteng. Okey, sekarang tempat lain Alia. Ini kerja kau menulis je Alia. Alia, where are you? Okay. 9 cm anak panah. Yes. Okey. Kemudian ada satu daya 6 Newton. 6 cm. Sambung ke mana tu? Ke bawah kan? Ke bawah kan? Ke bawah. Asal kau ni opposite dengan aku ni. Ke bawah. Yes. Ke bawah. Okey. Okay. Jadi, dekat mana daya 40 darjah tu? Kat mana daya 40 darjah? Okey. So, label 6 cm, label 6 cm. Okey, baik. Garisan 9 cm tu, you pandangkan sikit ke depan daripada 6 cm punya garisan. Okey, letakkan sudut dekat situ. Letakkan sudut dekat situ. Itu betul tak 40 darjah? Betul tak itu yang 40 darjah? Cuba tengok betul-betul. Cuba tengok betul-betul. Betul tak itu 40 darjah? Betul tak itu 40 darjah? Labelkan Alia, situ 40. Garisan yang dipandangkan tadi tu ialah garisan 9,000 Newton kan? Lepas tu yang bawah itu ialah garisan 6,000 Newton, betul? So garisan di antara 9,000 Newton dan 6,000 Newton sudah dia 40 darjah. Betul atau tidak? Cuba tengok balik gambar ajar soalan. Masing-masing tengok gambar ajar soalan masing-masing. So Alia tak payah buat soalan tu. Yang lain tengok soalan masing-masing. Betul atau tidak label Alia itu 40 darjah? Tengok soalan masing-masing. Betul. Betul. Jadi kat dalam tu, sebelah 40 tu berapa sudutnya? 140. 140. Label 140. Okey, so lengkapkan gambar ajar segitiga. Lengkapkan gambar ajar segitiga. Okey, baik. Garisan yang 40 darjah tadi padam. Okey, semua orang sekarang saya nak ukur 9 cm, ambil protektor 140 darjah, ukur 6 cm, kemudian garisan resultan kuasa you ukur. Berapa cm? Saya nak kira sekarang. Semua orang buat. Alia, tolong labelkan resultan kuasa arah mana? Alia. Okey, anak panah. Ada double anak panah. Okey, baik. Sekarang semua orang. Saya dah bagi dah tu. 140 darjah. 9 cm mewakili 9,000 Newton. 6 cm mewakili 6,000 Newton. Resultant force pun telah lukis. Okey. You ukur dulu 9 cm. Kemudian you ukur 140 darjah. Kemudian you ukur 6 cm. Lepas tu baru completekan segitiga. Faham? Kemudian you ukur panjang segitiga R itu. Berapa cm darabkan dengan skala dia. 1 cm 1,000 Newton. Dapat berapa? Buat sekarang. Buat. Siapa yang tak buat ni? Tengok sikit muka-muka ni. Ada yang tak buat. Tengok skrin tak dapat apa. Buat. Cikgu, saya dapat 14.1 cm. Yeah, 14.1 cm belum darab dengan 1,000.
Newton. Dapat 14,133. Ya. Yang lain dapat berapa? Yang lain dapat berapa? Sama. 14,000 juga. Dapat sama. 14,000 juga. Ya. Okey. Ada jawapan tak? 14,000. Ada madam. D. Donkey kan? Donkey kan? Ya. Ya madam. Ya. Faham? Faham. Okey. Berdua tiga saja yang jawab ni. Yang lain tak? Buat ke tak buat? Buat. Buat. Nataya dapat? Boleh? Yuhu! Amalina, Sharifah Auni, buat ke tak? Boleh madam. Okey. Hana Syaril? Dah buat dah. Ha. Hana Syaril dapat? Buat. Buat dapat tak dapat? Buat Dapat. dapat. Buat kita dapat. Buat dapat tak dapat. Faiha, Dapat. Nur Amira. Dapat madam. Dapat. Nurin. Azika. Siapa lagi makhluk dalam ni? Okey, dapat ya? Dapat, madam. Faham ya? Okey, baik. Kepada soalan seterusnya. Sofia lagi. Soalan number 16. Alia, cukup-cukup kau tunjuk gambar kau tengah pegang kepala sini ya. Alia, Ya madam. cantik gambar kau sini Saya tengah gambar. Okey, siapa yang present ni? Putri. Oh, semalam Sofia ada tanya soalan ni. Sorry, saya tak sempat nak jawab. Okey, tengok soalan nombor 16. Tak apa, madam. Okey, baik. Soalan 16. Diagram shows two lengths of cables that are used to a flag pole upright. Each cable has a tension 1,200 Newton and makes the angle theta between two cables. The resultant force of two cables is 2,078 Newton. Lepas tu first, sebab dekat soalan tu dia bagi arrow tak head to tail. Kau bagi aku pening pula Kau buat bersudut-sudut. Okey. Baik. Putri, boleh conteng tak? Putri Sofia Adriana binti Syarizal. Okey. Boleh conteng? Okey, kecilkan kotak gambar. Biarkan hitam belakang dia. Kecilkan kotak gambar yang 20, 7, 8, 2, 1,200 kuasa 2. Kecilkan? Bukan kotak tu, kotak yang tu kecil. Boleh tak kecilkan? Okey, baik. Okey, kita lukiskan daya 1,200 Newton. Arah ke bawah apa? Lukiskan arah dayanya. Satu garisan ke bawah. Ke bawah lah, dia sengit sikit. Tapi arah anak panah dia ke bawah. Putri. Okey, baik. Labelkan. Okey, awak kena lukis atas sikit sebab lukis daya 1,000 Newton, 1,200 Newton. Apa lagi tak kuat? Panjang sikit. Pendekkan sikit. Pendekkan sikit. Lagi pendek, lagi pendek, lagi pendek. Lagi pendek. Okey. Alright, cukup. Okey, kemudian daya 1,200 Newton yang satu lagi. Daya sebelah kanan. Dalam gambar ni dua-dua daya 1,200 kan? Okey, Alia,
Alia pula. Putri, boleh tak you labelkan daya A, daya B? Cikgu. 1200 Newton yang you lukis ni yang daya A. Labelkan. Dia ada dua daya 1200 tu. Nanti kita tak boleh nak beza. Sekarang masa fizik ya. Jangan layan kiam ya. Bukan macam tu sayang. Padam. Saya kata 1200 yang pertama tu you labelkan sebagai daya A. Labelkan A saja pakai garisan biru yang awak lukis tu. Ya. Kemudian daya yang satu lagi ialah daya B. Okey, dapat tak semua orang? Itu daya A, itu daya B. Sekarang pada gambar rajah yang you lukis, yang warna biru ni tadi Putri, labelkan itu ialah daya A. Anak panahnya ke mana tu? Labelkan anak panah untuk daya A. Putri, aku tanya anak panah yang kau garisan kenapa? Kau pun nak kena cekik dengan aku ke? Anak panah, kau faham tak maksud arrow? Anak panah kau tak faham arrow. Label arrow. Ya, yang kau lukis ni yang garisan biru pada soalan. Yang tu lukis pada soalan. Aku nak ada gambar yang lukis ni, yang warna hitam ni. Kan ada garisan biru yang kau lukis tadi ni. Penatlah aku tadi kat sekolah dah menjerit 2 jam dengan korang. Menjerit lagi 2 jam lama-lama tekak pecah ni. Putri! Kau ni dah makan tengah hari belum? Ya Allah, Tuhanku. Astagfirullahaladzim. Putri Sofia Adriana binti Syarizal. Kau faham tak apa aku cakap ni? Menyautlah Putri. Ya, cikgu. Aku suruh buat apa? Kau pandang pula si kau Aduh, sakit otak aku. Kau buat tadi tu dah betul. Cuma tak ada arrow. Mana arrownya? Apakah susahnya nak nulis arrow tu? Buatlah arrownya. Betul-betul. Asal dah hilang ni. Marah cik merajuk. Nak pandai ke anak? Hilang dah ada. Ya Allah. Sorry, cikgu. Cepat sikit Putri. You don't make my blood go upstairs, you know. No. Sorry, cikgu. Kau tak nampak aku dah bertukar warna hijau. Apa benda? Okey, anak mana tu apa benda yang kau buat tu? Cacing kerawit. Okey, label A. Labelkan A. Pandai. Baik, daya B. Kita nak lukis macam mana daya B? Dia kena head to tail, betul? Daya B, kalau kau tengok dalam soalan, dia menghala ke bawah, betul? Jadi kita nak sambung pada daya A, bahagian atas ke bahagian bawah daya A untuk kita sambung daya B tu. Dia mesti berturutan. Pandai pun. Nampak? Labelkan daya B. Okey. Faham? Yang lain nampak tak? Nampak. Kenapa nak tanya? Aku cakap macam cakap dengan skrin. Okey. So sekarang complete lagi tiga. Okey. So panah dia ke mana? Okey. Dia nak tahu berapa sudut kan? Dia nak tahu sudut yang mana tu? Okey. Sekarang ni tengok.
Okey, panjangkan garisan A tu ke bawah. Garisan A panjangkan sikit. Garisan A tu panjangkan sikit. Okey, sudut theta tu kat mana? Sudut theta dalam soalan tu kat mana? Antara A dengan B kan? Kat mana tu? Kat mana tu? Kat mana? Sini ke cikgu? Sini. Sini. Kat sini ni. Tak, kau nampak tak gambar aku ni? Nampak muka aku ni kat sini. Putri, kau nampak muka aku? Sini. Kat mana tak? Sini. Letak dia tak? Tengok dalam soalan Putri. Tengok dalam soalan Putri. Aku nampak muka kau pengeng je kat situ. Aku tak nak tengok muka kau pengeng. Aku nak tengok kertas di mana? Ni cikgu. Cepatlah Putri. Aku dah lapar dah ni. Cikgu tak nampak ke cikgu? Aku nampak gambar kau pengeng je ni. Nampak ke cikgu? Asal muka aku lah yang keluar kat situ. Okey, tengok balik soalan. Okey, garisan A, gaya A, tengok soalan tu. Tengok soalan tu. Nampak tak? Theta tu berada di antara A dengan B, betul? Garisan yang kau panjangkan tu A, garisan yang bawah tu B. Jadi di antara dia tu mana thetanya? Ni. Betul kan Nazaril kat situ? Kan Nazaril? Betul tak kat situ? Salah cikgu. Salah cikgu. Cikgu yang salah Angle tu salah. Mana? Angle yang salah tu sepatutnya di mana Cik Putri? Dekat sebelah lagi satu Sini. gitu. Sini kan? Sini kan? Nampak tak? Nampak muka aku ni. Nampak ni sini. Sini. Label theta kat situ. Faham tak kenapa theta kat situ? Faham tak kenapa theta kat situ? Yang lain. Faham. Apa yang kau faham? Siapa yang menjawab tadi tu? Humaira. Humaira. Kau faham tak kenapa theta kat situ? Faham. Tengok gambar soalan tu. Garisan daya A dengan garisan daya B. Di antara dia itu ialah theta. Jadi kita kena tahu sudut yang kat dalam tu kan. Okey, sekarang A tu berapa? Dia bagi macam ni kita nak tahu. Okey, A tu ialah 1200 kan? Kita gunakan petua Cina kan? A tu 1200, B pun 1200, betul? Betul. Pakai petua Cina Petua apa yang kau pakai tu? Tolak 2 sin theta. Apa sin? Aku tak nampak apa benda tu. Okey, tak apa. Putri, labelkan dulu. A 1200. B 1200. Okey. Baik. Sekarang macam mana kita nak selesaikan? Guna petua apa tu? Petua A kuasa 2 sama dengan apa? Petua apa? Tuliskan formula. Apa benda A kuasa 2? A kuasa 2 R kan tu? Labelkan tu R. Okey. So R kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 campur B kuasa 2 tolak 2 apa? Dia formula dia. R kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak apa formula dia? Apa formula dia tadi yang kau jawab tu? Apa formula dia? Tolak 2 AB Tolak 2 darab A tambah B.
Tolak AB cos theta. Okey, cos theta tu theta yang mana? Theta dalam ke theta luar? Theta dalam ke theta luar? Theta dalam. Theta dalam kan? Okey, so kalau theta dalam, you tandakan theta warna lain dalam tu. Okey. So, theta yang dalam formula tu pun kau tulis colour hijau juga. Okey. So, yang tadi labelkan theta. Apa cikgu? Labelkan theta yang warna hijau yang dekat dalam gambar. Kat situ ke aku suruh tulis? Dekat mana? Dekat dalam gambar yang kau baru lukis lah. Okey. Baik. Semua orang buat sekarang soalan ni. Gunakan formula R kuasa 2 campur B kuasa 2 tolak 2A kuasa theta. Theta kita tak tahu. R kuasa 2 kita dah tahu berapa dia bagi? 2078, betul? Betul. Putri tulis itu R. Dekat dalam gambar raja yang kau baru lukis itu R sama dengan 2078. R sama dengan 2078 dekat sebelah R tu. Tu. 2078. Okey, semua orang kira. Saya nak yang dalam. Saya theta yang luar nanti. You dapat yang dalam, so 80 tolak theta yang dalam. Okey, kira. Pengumpat aku yang Mana ada cikgu? kau ngumpat aku dengan siapa tu? Dengan mak kau Mana ada cikgu, mak saya tak kat rumah. Kira. Semua orang ni kira ke tak ni? Ke saya berlakon saya sibuk-sibuk mengira? Padahal apa? Kira. Ada 54 orang ni. Siapa lagi ni? Alia mana? Buat tak? Ain, Aiman. Nyaut. Apakah Aida? Kira teacher. Okey. Anis, nak. Ya? Apa? Buat saya buat. Dayang Amni. Tengah kira teacher. Nurah Aisyah. Fadila. Farah Wahidah. Teacher. Farah Naziha. Fariha Naziha. Hazika Syakrin. Buat teacher. Syahida. Dini Batisha. Semua buat. Buat teacher. Kan nak posting kau muncul kat situ skrin je nampak. Kau tak buat pun. Memang tak pandai lah kau. Kau si susah. Kena ikut betul. Okay, kira. Dapat apa? Fisha dapat dah Fisha. Dah ada. Dapat apa? 160. 120. 120 untuk theta hijau. Sebab dia dapat 119.95. Yes. Okay, Putri. Ya, cikgu. Okay, so kau tulis yang kerja kat situ. Tujuh lapan pasal sunshine. Salah sunshine tu. Tak betul tak dia? Oh.
Okay. Okay, so theta sama dengan (112 darjah). Okay, kita nak theta biru kan? Kita nak tu theta biru. Cikgu, Oh. theta sama dengan 120. 120, 112. Itu betul-betul. 120. Putri. Okey. Theta biru sama dengan 180 tolak 120. Sebab kita nak theta biru ke? Tak pasal-pasal aku jadi cikgu Maths hari ni. Sama dengan 40 darjah. 40 ke? Asal 40? 60. Dura. Asal muka Ya. kau pucat, Dura? Kau boleh selesaikan ke tak boleh? Okey. Okay. So, theta hijau tu kalau labelkan Putri, 120. Dekat dalam gambar raja tu, theta sama dengan 120. Yang warna hijau tu. Dekat dalam gambar. Okay. Baik Faham ya? Tahu kenapa kita cari theta warna biru? Kenapa kita cari theta warna biru? Sebab apa Trisha? Sebab kan kat belah sana tu 180 dia punya ni reflect dia kan 180 minus dengan yang theta tu. So kita ambil belah sini. Sebab soalan labelkan theta tu. Kita nampak theta tu. Theta tu antara A dengan B. Kalau A dengan B tu theta biru lah. Faham? Dalam soalan tu kan, theta tu berada di antara A dengan B. So garisan A yang saya panjangkan tu dengan garisan B, you nampak di antara dia. Itulah theta dia. Itulah theta yang dia nak cari dalam soalan tu. Faham Dura? Okay. Selesai. Ada soalan lagi? Ada soalan? Boleh faham? Nia Syamina? Ya, cikgu. Faham ke? Faham. Ya, betul. Betul. Bila nak order kondom kompas lagi? Faham ya? Cikgu. Bila kau nak order kondom kompas lagi? Tengoklah. Okey. Serta soalan nombor 16. Soalan 17. Ni kisah lemak InsyaAllah. Okey, soalan 17. Soalan 17. Dia cakap diagram shows two forces 6 kilonewton MP pull and I bolts. The resultant force of two forces is 10 kilonewton parallel to the x-axis. Lepas tu saya buat scale guna 1 cm equals to 1000 Newton. Macam mana kita nak dapatkan 7.2 Newton ni? Macam mana lukisan? Kecilkan dulu yang kotak jawapan AB squared, C squared plus N squared tu. Kecilkan dulu. Tarik ke atas. Okey, macam mana nak lukis ni? Dia bagi 2 forces 6 kilonewton and P pull and I bolt. So, dia tarik I bolt tu dia tak bagi sudut kan? Cuma dia kata 10 kilonewton parallel to x-axis. The resultant force dia bagi 10 kilonewton parallel to x-axis. Okey, saya faham soalan ni. Okey, so lukiskan dulu gaya 6 Newton. Okey, 6 kilonewton. Labelkan arah dayanya. Okey, 6 kilonewton.
Alright, daya P tu kalau dia berada pada kedudukan bawah, dekat bawah 6 kilonewton, dia mematuhi tak prinsip head to tail? Tak. Kena gunakan. Daya P letak di mana? Letak di mana? Atas. Yes, atas. Okey, pandai. Alright, labelkan situ sebagai P. Dan dia kata resultant force of two forces adalah parallel to x-axis. So you completekan garisan ini. Okey, betul tak resultant force dia itu adalah parallel to x-axis? Betul. Betul. Apa nilainya? Apa nilainya? 10 kilonewton. Yes, label 10 kilonewton. Alright, sekarang sudut 45 darjah itu di mana? Sudut dengan paksi X, betul tak? Yes, itu adalah 45 darjah. Jadi, labelkan dia yang P itu sebagai P. Okay, soalan tanya berapakah magnitude of P? So, tanda soal P sama dengan berapa? Okey, jadi kita boleh tak selesaikan soalan ini menggunakan kaedah yang sama tadi? R kuasa 2 sama dengan 6 kilonewton kuasa 2 tambah P kuasa 2. Buat. Apa dia punya formula tadi, Putri? R kuasa 2 sama dengan enam kilonewton. Okey. A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Lagi. Tolak. 2. A, B. Cos. Theta. So, cos theta. Theta tu yang mana? Theta tu yang mana? 45 darjah. Betul 45? Okey. Sekarang kirakan semua orang. Kira. R kuasa 2 tu dia dah bagi nilai. Oh tak. Itu kita nak cari lah. R kuasa 2 dia bagi 10 kan? R kuasa 2 dia dah bagi 10. Betul? Betul. Okey, Putri labelkan 10 kilonewton sama dengan R. Dekat gambar tu 10 kilonewton sama dengan R. Okey, baik. Kira cepat. RM10,000 Teacher, Ya. yang patutnya P tu letak dekat R ke? Apa dia? Kalau ikut formula. Tak dengar apa dia? Patutnya P tu dekat R tu. Baru dapat jawapan dia. Oh, P dekat R. Betul. Betul kan? Jadi A dengan B. Mana A, mana B? Mana A, mana B?
Labelkan mana A, mana B. Okey, baik. Okey, dapat tak? Gantikan nilai Putri. Dapat. Masukkan dalam masukkan dalam equation ni. 6,000 ya. 6,000. 6K kuasa 2. 10K kuasa 2. Okey. So P sama dengan betul ke 7.2 Newton ke ada kilonewton? 7.2 kilonewton. Dia tertinggal kilo dekat dalam jawapan tu. So 7.2 kilonewton. Nur Dalila Wahida. Kira. So, dapat? Dapat cikgu. Okay, very good. Now, mana Nov? Ya, cikgu. Sihat dah Nov? Sihat. Boleh kira Nov? Boleh, cikgu. Okay. Apa lagi ada ni? Siti Akila. Siti Nur Akila. Teacher. Dapat? Dapat. Apa pasal aku nampak gambar je. Muka kau mana? Tak on kamera. Sofia Zazana. Dapat? Dapat cikgu. Yasmin Nadira. Dapat? Dapat cikgu. Okay, so jawapan dia ialah 7.2 kilo Newton. Okay, formula yang kita pakai ni nama dia petua apa? Petua cosinus Petua apa? Petua cosine Cosine. Cosine rule Cosine rule nama dia? Ya. Madam. Okay, cosine rule. Kita ada sine rule pun ada juga kan? Yang A per sin A, sama dengan B per sin B. Ada, madam. Untuk soalan ni kita pakai cosine rule. Okay? Okay, soalan nombor 18. Number 19, diagram shows a wooden block experience an acceleration when it is pulled by a force F. The frictional force to wooden block wooden block is 5N. So dia tanya the force F is apa? So saya jawab B, more than 5N. Macam mana dapat formula F equal to MA? Tulis. Kecilkan gambar ni. Okay, F equal to MA. Sekarang A ada nilai tak? Dia sebut A ada experience acceleration kan? Ya, madam. So F equal to MA. So ada nilai untuk nilai A dia. Frictional force. Okay, so sekarang ni dia bagi tak mass? Mass ada? Okay, so force dia ada dua. Satu F ke kanan, satu frictional force ke kiri. Okay? Maknanya dia nak accelerate, maknanya daya ke kanan mesti lebih besar daripada daya ke kiri.
Sebab itu you jawab more than 5 Newton. Frictional force ialah 5 Newton, betul? Betul. Kita nak accelerate. Sekarang ni kalau you tengok kotak ni, you nak bergerakkan dia ke depan, daya F ke daya frictional force perlu lebih besar? F. F perlu lebih besar daripada frictional force. Baru dia boleh bergerak dengan acceleration. Okay? So nilai dia kena boy. B. More than 5 Newton. Okay? Alright. Seterusnya soalan nombor 20. 20. Diagram shows a force F push a box move with constant velocity. When the force F is equal to frictional force, the box will, saya jawab B, moves with constant velocity. Okay, soalan 20, diagram shows force F pushes a box to move with constant velocity. Bila constant velocity acceleration adalah? Zero. Formula F equal to ma. Kecilkan gambar ni. Jangan kecil sangat ikut. Nampak? Okay, F equal to ma. Kenapa A kosong? Sebab Kenapa constant velocity. Constant velocity. So F equal to ma, A tu kosong. Tulis tu Putri. F equal to ma. Okay, A kosong. Bila A kosong, M darab A pun kosong, betul? Betul. F sama dengan kosong. F sama dengan kosong. Dan dia kata when the force is equal to frictional force. So sekarang ada dua daya lah. Satu daya F yang menolak dan satu lagi ialah opposite daya iaitu frictional force. Okay Putri, boleh tak dalam gambar ni you labelkan mana arah frictional force? Arah frictional force mesti opposite direction daripada arah gerakan, betul? Okay, pandai. Okay, jadi so F tolak frictional force sama dengan kosong. Ni labelkan FR. Frictional force labelkan FR kecil. Okay, disebabkan F sama dengan kosong, F itu ialah daya bersih. Sekarang ada dua daya terlibat. Daya ke depan dan daya frictional force. Okay, you jangan keliru ya. F yang besar ini adalah daya bersih. F yang ditunjukkan oleh anak panah dalam soalan ini adalah daya, okay, siapa ke nama ni? Putri, you padam F pada soalan tu, tulis itu trust. Nanti saya takut aku keliru. Okay, gantikan F dalam soalan tu. F yang besar tu sebagai trust. T-H-R-U-S-T. Yang F tu. Ya. F dalam label dalam soalan. Okay, yang tu pun betul. F dalam soalan. F dalam gambar rajah. Trust. Tulis trust. Trust maknanya daya dia daya ke depan. Trust. T-H-R-U-S-T. Okay. Baik. Sekarang dalam persamaan F equal to MA. Okay. Balik kepada jalan kecil tadi. Okay. F ini adalah daya bersih. So sekarang ada dua daya yang terlibat, betul? Okay. Kalau nak maksudnya. Sekarang bila F sama dengan kosong. So thrust daya ke depan. Frictional force daya ke belakang. Dia kata equal. When thrust is equal to the frictional force. Maknanya, kalau kita kira daya opposite ni kan, daya ke kanan akan tolak dengan daya ke kiri, betul tak? Betul tak? Betul. Thrust frictional force ke kiri. Jadi sepatutnya kita tolak, betul? So tulis itu, thrust tolak frictional force sama dengan kosong. Tolak FR sama dengan kosong. Okey, jadi thrust sama dengan FR. Okey, so dia kata
When the force is equal to the frictional force, the box will be. Mana satu jawapan dia? Is it constant acceleration? Is it constant acceleration? Tak ada acceleration lah. Sebab thrust sama, kenapa kita dapat thrust sama dengan frictional force? Sebab thrust tolak frictional force sama dengan kosong. Kan kita dapat F sama dengan kosong tadi, daya bersih dia sama dengan kosong kan? F sama dengan kosong. F itu adalah thrust tolak frictional force. Sama dengan kosong. So thrust sama dengan frictional force. So A sama dengan kosong ada dua situasi. Satu, objek berada dalam keadaan rehat. Dan satu lagi objek berada dalam keadaan constant velocity. So sebenarnya soalan ini ada dua jawapan. Jawapan dia A dan juga B. Dua-dua boleh diterima. Okey? Nombor 20. Sebab A kosong ada dua situasi. Satu, objek tak bergerak. Bila objek tak bergerak ada acceleration tak? Tak ada. Tak ada. Bila dia bergerak dengan constant velocity ada acceleration tak? Tak ada. Jadi dua jawapan soalan ni. Kedua-dua jawapan A dan B boleh diterima. Okey? Okay, last one. Soalan 21. Sebelum kita dismiss. Putri, kau pulang semua soalan ni? Okay, Auni. Lu tanya. Tak. Ingatkan you buat semua soalan tu. You seorang je yang buat. Okay, soalan 21 apa? Soalan 21. Diagram shows a block is exerted by two forces of magnitude 40 Newton. In which diagram the block experience an acceleration? Jawapan saya jawab D sebab jawapan A, B, C tu dapat 0 Newton. So dia uniform velocity. So dia tak ada acceleration. D dia punya tu dapat 28 Newton. So dia experience acceleration. Okay, kejap Which diagram experience acceleration? Okay, bila acceleration, formula F equal to ma. Okay, boleh tak conteng? F equal to ma. Kecilkan sikit gambar tu. Okay, F equal to ma kan? Okay, sekarang dia nak acceleration. Maknanya kena ada nilai F. Okay, dia mesti ada nilai F. So nilai F tu tak boleh sama. Okay, so kita tengok gambar raja yang pertama A. Tengok pilihan jawapan A. Pilihan jawapan A, besarkan sikit gambar A awak ni. Boleh tak besarkan? Okay, A. Okay, daya dia ke kanan 14 Newton, ke kiri 14 Newton. So dia adalah kosong F dia, betul tak? Untuk pilihan kosong. So tak ada acceleration lah. Sebab F sama dengan MA. Kalau F tu kosong maknanya MA tu kosong. Betul tak? Faham ke tak faham? Betul. Jadi salah. Sebab dia nak MA tu ada nilai. F sama dengan MA. Sekarang ni A dalam pilihan jawapan ni kita dapat nilai F dia adalah kosong. So salah. Okay, what about B? B 14 Newton juga opposite direction, betul? Betul. Pun kita dapat F dia adalah kosong. Okay? C pun sama. 14 Newton pun arah yang sama. Betul tak? So you dapat kosong. So D arah dia 14 Newton tambah 14 Newton. So you dapat 28 Newton F dia. Faham ke tak? Kenapa dapat 28 Newton? Faham. Arah dia adalah sama arah. Jadi F dia adalah F1 tambah F2. So 28 Newton. So ada nilai untuk F itu. So jawapan dia adalah donkey. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Okay, ada banyak lagi jawab soalan ni dekat sini.
Okay, so untuk yang lain-lain ni kena selesaikan juga. So tengok nanti macam mana kita bincangkan juga untuk jawapan untuk soalan-soalan yang lain ni. Boleh Boleh. Boleh. Siap? Ke dah siap? Boleh. Ke dah siap? Dah siap. Dah siap? Dah. Dah siap Okey. Saya bacakan jawapan untuk soalan objektif. So tolong bulatkan pada you punya ni. Saya bacakan tadi nombor berapa 20 berapa? 22. 20. 20 berapa? Tadi 22 dah 21. Okay. So 22 boy, 22 boy, 23 apple, 24 cat, 25 apple. Dapat ke tak ni? Dapat. 6 apple, 26 apple, 27 donkey, 28 apple, 29 cat, 30 apple, 31 donkey, 32 donkey, 33 cat, 34 apple, 35 boy, 36 boy, 37 boy, 38 boy, 39 apple and 40 donkey. Okay? Baik, untuk soalan struktur, okay, kita akan cuba sambung untuk next lesson. Alright? Okay, so itu saja untuk hari ini. Thank you very much. Oh, esok dah start cuti tahun baru Cina kan? Berapa hari cuti? Ya, teacher. 5 hari sampai hari Ahad. Oh, sampai hari Ahad. So that kita punya kelas tak langgar cuti lah maksudnya kan? Tak. Tak. Okay, so next Tuesday, I'll see you on next Tuesday, okay? Okay, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, baca doa Thank you, dulu. madam. Tutup dengan tasbih Qur'an dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as innal insana lafi khusr allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bihaq wa tawassaw bihaq. Bye. Thank you, madam. Bye. Thank you, madam. Teacher. Thank you, madam. Attendance jangan lupa isi attendance.